Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar para pelajar semua? Saya harap semuanya sihat dan ceria selalu hendaknya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang masyarakat Islam. Khususnya kita akan lihat masyarakat Islam di Semenanjung Arab selepas kewafatan Rasulullah. Islam telah diteruskan oleh pengganti kepada Rasulullah yang dipanggil Khalifah. Umat Islam di zaman Khalifah Ar-Rashidin, bagaimana bentuknya? Umat Islam di zaman ataupun masyarakat Islam semasa zaman-zaman kerajaan Islam, khususnya semasa kerajaan Umayyah dan juga kerajaan Abbasiyah. Ini kita akan lihat masyarakat Islam dalam tiga zaman ini. Jadi terus bersama saya, Suka Sensei. Kita mulakan dengan masyarakat Islam di Semenanjung Arab. Orang Arab berasal daripada keturunan bangsa Semitic, di mana terbagi kepada tiga golongan, iaitu Arab Baidah, Arab Atibah dan juga Arab Mustaribah. Orang Arab ni terkenal dengan sifat berani dan menghormati tetamu. Kalau kita lihat, masyarakat Arab ini bergiat aktif di Semenanjung Arab, tetapi setelah Islam mula bertapak dan berkembang di kalangan mereka, aktiviti mereka telah meluas hingga ke Spanyol. Ini secara tidak langsung membuatkan mereka turut memainkan peranan yang penting dalam menyebarkan Islam. Konsep ummah yang diajar, yang ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW mula terugat apabila wafatnya Rasulullah. Mereka kemudiannya berpecah sesama sendiri, selain daripada turut mengabaikan tanggungjawab mereka untuk membayar zakat. Dan ada juga yang itu yang berlaku pada masyarakat Arab, khususnya selepas wafatnya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar telah menjalankan gerakan bagi memerangi golongan yang tidak membayar zakat, golongan yang murtad dan sebagainya, dikenali sebagai Perang Ar-Ridah, yang merupakan tindakan pertamanya bagi menyelesaikan masalah tersebut. Agama Islam tersebar luas dalam kalangan masyarakat Arab dan juga bukan Arab, hasil daripada kemenangan Islam dalam Perang Ar-Ridah ini. Ini yang membawa kepada perkembangan masyarakat Arab Islam pada waktu itu. Masyarakat Islam di Semenanjung Arab termasuk Iraq, Syam dan Mesir. Jadi wilayah-wilayah di utara Semenanjung Arab telah dibuka dengan begitu luas oleh penderoka dari Iraq, Syam dan juga Mesir. Mereka diberi gelaran Al-Ahyam dan berkuasa mentadbir ladang serta tanah, termasuk memungut cukai dan juga hasil tanaman. Al-Ahyam digelar pemegang amanah dan mereka telah mengelola tanah-tanah di Iraq dan menganggapnya sebagai hak milik mereka dan tidak boleh ditukar milik. Mereka mendapat gelaran baru, iaitu Al-Qura. Kedua adalah masyarakat Muhajirin dan juga Ansar. Kalau kita fahami, Muhajirin itu adalah orang Arab ataupun umat Islam yang berhijrah bersama Rasulullah daripada Mekah ke Madinah. Itu adalah Muhajirin. Satu lagi adalah Ansar, itu penduduk di Yasrib ataupun Madinah, yang kemudian dikenali sebagai Madinah, itu golongan Aus dan Azraj, yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, dipanggil Ansar. Jadi golongan ini tidak ramai, kerana kebanyakan mereka telah pulang ke Mekah, Hijaz dan sebagainya, dan mereka berada di Iraq waktu itu. Dan yang ketiga adalah bekas golongan murtad, mereka tidak dibenarkan menjawat jawatan penting. Jadi peneroka-peneroka wilayah Iraq ni dibagi kepada tiga golongan, iaitu Al-Ayyam, Muhajirin dan Ansar, dan satu lagi adalah bekas golongan murtad. Inilah kelompok masyarakat Islam yang terdapat di Iraq pada waktu itu, yang sebahagian daripada Semenanjung Arab. Itu yang pertama. Kedua, pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, kuasa pemerintah wilayah Iraq telah diambil oleh puak-puak Quraisy dan juga ketua kabilah, dan ini telah membawa kepada pemberontakan yang telah menyingkirkan mereka daripada Kufah pada waktu itu. Dan akhirnya golongan Arab yang mendiami Iraq ialah Muhajirin, Ansar, Ar-Ridah, Al-Ayyam, Al-Qura dan Al-Khawarij. Inilah kelompok masyarakat Islam yang wujud pada waktu itu di Semenanjung Arab, khususnya di wilayah Iraq.
Masyarakat Islam di semenanjung Arab, khususnya di wilayah Syam. Syam merupakan sebuah wilayah di utara semenanjung Arab yang meliputi Syria, Palestin, Jordan dan Lebanon. Ini adalah wilayah Syam. Pengaruh agama asal Mesir kuat sehingga menyebabkan timbulnya pecanggahan pemikiran dan akhirnya melahirkan mazhab-mazhab dalam Islam pada waktu itu. Syam telah diambil oleh orang Arab dan bukan Arab seperti Yahudi, Syria dan juga Rom. Jadi di sini banyak terdapat bangsa asing di Syam, khasnya Syrian, Yahudi dan juga Rom. Jadi sebelum kedatangan Islam, agama Islam menjadi pegangan kuat penduduk Syam pada waktu itu. Ini adalah latar belakang awal masyarakat Islam di semenanjung Syam. Itu sebahagian daripada semenanjung Arab pada waktu itu. Masyarakat Islam di semenanjung Arab termasuk juga di Mesir. Ialah di mana kita fahami Mesir adalah sebuah negeri yang tertua dan pernah diperintah oleh dinasti Firaun, Iskandar Zulkarnain, Ptolemy, Rom dan juga Islam. Agama Kristian mempunyai dua mazhab, iaitu Katolik dan Protestan pada waktu itu. Jadi kedua-dua mazhab ini sering bertelagah, mengakibatkan kucah kacir waktu itu. Kerajaan Rom juga telah mengenakan cukai yang tinggi kepada penduduk Mesir. Islam tiba di Mesir ketika zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Jadi Islam berjaya menguasai Mesir dan banyak bangsa Arab dari semenanjung tanah Arab telah berhijrah dan bahasa Arab dijadikan bahasa rasmi negara Mesir pada waktu itu. Ini antara masyarakat awal semenanjung Arab Islam yang berada khususnya di wilayah Mesir. Seterusnya kita melihat perkembangan masyarakat Islam selepas zaman Khalifah Ar-Rashidin, iaitu semasa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam. Kita mula dengan kerajaan Bani Umayyah yang memerintah selepas zaman Khalifah Ar-Rashidin. Nama Bani Umayyah bersempena dengan nama pemimpin Quraisy yang terkenal pada zaman Jahiliyah, iaitu Umayyah binti Abu Syam bin Abdul Manaf. Jadi pelantikan Saidina Uthman bin Affan merupakan permulaan penguasaan kerajaan Bani Umayyah. Apabila Saidina Ali menjadi khalifah, beliau telah memecat Muawiyah bin Abu Sufyan daripada jawatan Gubernur di Syam. Jadi pemecahan ini membawa kepada perang Siffin. Ini di satu tempat dipanggil Siffin. Dalam perang Siffin ditamatkan dengan majlis tahkim yang membuka ruang kepada Umayyah memerintah negara Islam. Jadi kerajaan Bani Umayyah pada waktu itu diperintah oleh dua keluarga besar, iaitu keluarga Abu Sufyan 660 Masehi hingga 684 Masehi dan keluarga Marwan 684 Masehi hingga 749 Masehi. Jadi kerajaan khalifah selepas Khalifah Ar-Rashidin diperintah oleh kerajaan-kerajaan yang terdiri daripada bani ataupun dinasti berasaskan kepada warisan keluarga bani tertentu. Contoh kerajaan Bani Umayyah daripada keluarga Umayyah. Ini adalah contoh empire Umayyah pada waktu itu. Jadi kita akan lihat bagaimana keadaan masyarakat di dalam Bani Umayyah. Pada umumnya pemerintahan Bani Umayyah boleh dikategorikan kepada tiga zaman, iaitu zaman kelahiran, terdiri pada Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah dan juga Muawiyah bin Yazid. Kedua adalah zaman kemakmuran, seperti Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz dan Yazid bin Abdul Malik. Dan yang ketiga adalah zaman kehancuran, iaitu semasa Khalifah Hisham bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid, Ibrahim bin Al-Walid dan Marwan bin Muhammad. Ini antara khalifah-khalifah Bani Umayyah yang boleh kita bagikan kepada tiga kategori ataupun tiga peringkat mengikut perkembangan Bani Umayyah pada waktu itu. Seterusnya saya jelaskan apa di masyarakat Islam pada zaman Bani Umayyah. Semasa keluarga Marwan mengambil alih pemerintahan, keadaan negara tidak stabil akibat daripada perang saudara yang berlaku. Jadi permasalahan ini dapat diselesaikan oleh Abdul Malik bin Marwan dan seterusnya berjaya menggembarkan agama Islam hingga ke China dan Sepanyol. Keadilan dalam pemerintahan Bani Umayyah terselah ketika pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Beliau digelar Khalifah Ar-Rashidin yang kelima. Sebahagian besar cara hidup pemerintahan Bani Umayyah
dilimpahi dengan kemewahan, kecuali Umar bin Abdul Aziz. Ini telah menyebabkan berlakunya perpecahan dalam kalangan masyarakat Islam pada waktu itu. Ketika zaman keruntuhan Bani Umayyah, masyarakat Islam telah berpecah kepada banyak puak. Satu daripadanya ialah kaum Khawarij. Golongan gerakan kumpulan ini dibahagikan kepada dua, iaitu gerakan Az-Zarikah dan gerakan Najdiyah. Golongan ini diberi gelaran demikian kerana mengambil nama pemimpin mereka, iaitu Nafif bin Azraq dan juga Najdah bin Amir. Jadi golongan Az-Zarikah yang berpusat di Iraq mempunyai kepercayaan agama yang berbeza. Bagi mereka, orang Islam yang melakukan dosa besar seperti berzina, derhaka kepada ibu bapa dan membunuh dianggap kafir dan akan kekal dalam neraka. Kaum Syiah pula ingin menuntut bela di atas pembunuhan Husain, iaitu putera kepada Saidina Ali bin Abu Talib di Karbala. Mereka ingin menebus dosa kerana tidak menjaga keselamatan Husain sehingga dibunuh oleh tentera Bani Umayyah. Masyarakat Islam pada waktu ini antaranya dikenali sebagai golongan Mawali. Mereka ini dianggap sebagai masyarakat kelas kedua yang ditindas dan dipaksa membayar jizyah ataupun cukai. Pihak Orientalis mendakwa bahawa mereka tidak dibenarkan berkahwin dengan orang Arab. Mereka juga dikatakan tidak boleh solat berjemaah dengan orang Arab. Kaum ini turut berkhidmat di istana Khalifah sebagai pengawal dan penjaga istana. Ada juga dalam kalangan mereka yang dilantik menjadi Gubernur daerah seperti Abu Al-Muhajir Dinar, iaitu Gubernur Afrika Utara, dan Yazid bin Abul Muslim, Gubernur Maghribi. Jadi golongan Mawali ini mendapat tempat di dalam masyarakat Islam zaman Kerajaan Umayyah pada waktu itu. Walau bagaimanapun, keadaan orang Mawali tidak sebegitu buruk seperti yang digambarkan oleh musuh mereka, terutama musuh-musuh Bani Umayyah. Ada di kalangan mereka yang dilantik menjawat jawatan-jawatan penting seperti Maimun bin Miqran, yang dilantik sebagai pengarah Jabatan Sukan di Mesopotamia Jazirah oleh Umar bin Abdul Aziz. Ini antara golongan masyarakat Islam yang terdapat pada waktu itu, iaitu golongan Mawali. Jadi struktur masyarakat Bani Umayyah boleh kita bagi kepada 4 peringkat, iaitu pemerintah, mawali, zimmi dan hamba. Jadi peringkat yang paling atas adalah pemerintah yang terdiri daripada khalifah dan pembesar-pembesar Arab, iaitu terdiri daripada orang-orang Arab. Kedua adalah golongan mawali yang saya terangkan tadi, iaitu hamba yang memeluk agama Islam. Dan yang ketiga adalah golongan zimmi, itu golongan ahli kitab, itu orang Kristian, Yahudi dan juga orang bukan Islam. Dan yang keempat, bawah sekali adalah hamba. Ini golongan hamba. Ini sangat banyak pelbagai bangsa seperti orang Afrika, Mongol dan juga Gog dari Eropah. Seterusnya kita lihat masyarakat Islam pada zaman Abbasiyah. Ketika zaman Abbasiyah, sikap fanatik orang Arab terhadap bangsa mulai berkurangan, ekoran daripada pengaruh orang asing dalam tampuk pemerintahan mereka. Ada kalangan khalifah yang beristerikan bukan keturunan Arab. Jadi kebanyakan ibu kepada khalifah adalah berketurunan Parsi dan Turki. Jadi kedudukan wanita mula mengalami perubahan apabila mereka bebas melibatkan diri dalam urusan pentadbiran. Jadi umumnya masyarakat pada zaman ini terbagi kepada 2 golongan, iaitu golongan atasan dan juga golongan bawahan. Kelas atasan terdiri daripada golongan pembesar, bangsawan, panglima, sastrawan, saudagar dan juga golongan profesional yang lain. Sementara kelas bawahan pula terdiri daripada petani, pengembala dan juga penduduk zimmi. Penduduk zimmi. Jadi kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah kita boleh bagi pada 3 peringkat juga. Itu fasa pertama, pemerintahan khalifah 749 hingga 847 Masihi. Fasa kedua, pemerintahan kerajaan kecil 847-1194 Masihi. Dan yang ketiga adalah pemerintahan oleh khalifah. Yang peringkat pertama ni seperti Abu Abbas As-Safah, itu pengasas kepada kerajaan Bani Abbasiyah. Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Al-Rashid dan juga Abdullah Al-Ma'mum. Dan yang ketiga, fasa kedua itu adalah Turki. Diperintah oleh khalifah daripada Turki, Bani Buaya, Bani Saljuk dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah pemerintahan oleh khalifah-khalifah. Ini antara masyarakat Islam yang wujud pada zaman Abbasiyah.
Seterusnya adalah masyarakat Islam di Eropah. Latar belakang masyarakat Islam di Eropah terdiri pada dua kerajaan. Pertama, kerajaan Islam Andalusia, iaitu yang berpusat di Sepanyol, mewakili masyarakat Islam di Eropah. Tempoh pemerintahan antara 756 hingga 1492 Masehi, itu selama 336 tahun. Kerajaan-kerajaan Islam yang merentah Andalusia seperti kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Muluk Tawaif, kerajaan Al-Murabitun, kerajaan Muwawihidun, dan juga kerajaan Nasiriyah. Dan yang kedua adalah kerajaan Islam Sicily. Tempoh pemerintahan dari tahun 903 hingga 1060 Masehi, selama 157 tahun. Kerajaan-kerajaan Islam yang memerintah Sicily seperti kerajaan Lahbiyah, kerajaan Fatimiyah, dan juga kerajaan Kalbiyah. Ini dua kerajaan masyarakat Islam di Eropah berdasarkan kerajaan Islam di Andalusia. Sama ada kerajaan Islam yang diperintah di Andalus ataupun di Sicily. Masyarakat Islam di Eropah, pertama kita lihat kerajaan Islam Andalusia yang berpusat di Sepanyol. Bermula dengan kerajaan Bani Umayyah, terdapat pelbagai kaum wujud seperti Barbar, Arab, Yahudi, penduduk tempatan ataupun Muwaladun, penganut Kristian, Mozarabat, dan juga golongan hamba. Ini antara kumpulan masyarakat yang wujud di Eropah, khususnya di Sepanyol ataupun Andalus pada waktu itu. Kaum Barbar, dari segi asal usulnya berasal daripada Afrika Utara. Keturunan yang bertanggungjawab membuka Sepanyol, bekerjasama dengan orang Arab menentang ancaman Kristian pada waktu itu. Semuanya beragama Islam. Kaum Barbar pertempatannya kebanyakan dia di kawasan perkampungan dan sebahagian kecil di kawasan bandar. Pekerjaan utama mereka adalah sebagai buruh, petani dan juga petukang. Dari segi aliran kefahaman, kaum Barbar ini merupakan aliran Khawarij. Mereka mengikis perasaan anti-Arab seperti di Afrika. Kerjasama erat dijalin dengan orang-orang Arab di Sepanyol. Itulah kaum Barbar. Masyarakat Islam seterusnya adalah kaum Arab. Itu golongan pemerintah, mendominasi pentadbiran negara dalam masyarakat dalam semua aspek, iaitu politik, ekonomi, sastra, kekayaan dan juga peradaban. Taraf hidup golongan mereka merupakan golongan elit yang berstatus tinggi, kaya raya dan memiliki ladang-ladang yang luas. Itulah kaum Arab. Yang ketiga adalah kaum Mawali. Itu bukan Arab tetapi bercampur dan bekerja dengan orang Arab. Pengaruh orang Arab kuat melalui asimilasi dengan cara hidup orang Arab dan bersemangat Arab. Itulah kaum Mawali. Seterusnya adalah golongan Muwaladun. Asalnya daripada bangsa Sepanyol, merupakan kumpulan majoriti dan lebih ramai daripada orang Arab, dan mereka semua beragama Islam. Pertempatan beragama Islam. Hubungan rapat dengan Arab melalui asimilasi. Contohnya, perkahwinan campur dengan orang Arab. Pencapaian dan sumbangan dalam semua aspek. Dia berbangga dengan pencapaian tamadun Islam. Itulah golongan Muwaladun. Seterusnya adalah golongan Mozarab, iaitu beragama Kristian, sangat fanatik dengan agama dan bangsa mereka, bernaung di bawah kerajaan ataupun pertahanan Islam dengan membayar cukai dan jizyah kepada Khalifah Islam. Pertempatan mereka di bandar dan juga di luar bandar. Bahasa mereka adalah lughat Rom dan bahasa Arab. Itu golongan profesional dan terpelajar. Berminat mempelajari dan mengagumi undang-undang dan kebudayaan Islam. Golongan Mozarab ini juga berjuang menentang kerajaan Islam Sepanyol. Seterusnya adalah kumpulan yang dipanggil Yahudi. Merupakan kumpulan minoriti tetapi merupakan golongan intelek ataupun terpelajar. Turut memberi sumbangan dalam bidang intelektual. Okey pelajar, berdasarkan apa yang saya huraikan tadi berkaitan dengan masyarakat yang wujud ini sejak wafatnya Rasulullah, maka kerajaan yang menggantikan Rasulullah dipanggil Khalifah. Iaitu Khalifah yang ditugaskan untuk mengambil alih kerajaan Islam
selepas zaman Rasulullah. Bukan tugas sebagai seorang Nabi ataupun seorang Rasul, tetapi tugas sebagai ketua kerajaan dan ketua negara yang diasaskan oleh kerajaan Islam yang pertama di dunia pada waktu itu, iaitu kerajaan Islam Madinah. Jadi dalam soalan ini, kita kena fahami apa dia masyarakat Islam yang wujud semasa zaman Khalifah Ar-Rashidin, selepas zaman Khalifah, khususnya zaman kerajaan-kerajaan Islam. Bermula dengan kerajaan Islam Umayyah dan Bani Abbasiyah, dan juga kerajaan Uthmaniyah. Ketiga-tiga zaman itu kita perlu jelaskan. Jadi masyarakat Islam yang wujud pada zaman selepas zaman Khalifah, maksudnya semasa kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Bani Uthmaniyah di Andalusia ataupun di Spanyol. Jadi saya dah jelaskan tadi apa yang dikatakan sebagai masyarakat Islam, golongan masyarakat Islam yang wujud pada zaman-zaman itu. Jadi cuba jelaskan dengan terperinci masyarakat Islam yang wujud selepas zaman Khalifah Ar-Rashidin sehingga kerajaan Islam di Andalusia. Jadi jelaskan dalam esei yang mengambil masa lebih kurang 30 minit. Dalam esei ini mesti ada pengenalan, isi dan juga penutup. Isi adalah masyarakat Islam, golongan masyarakat Islam yang wujud selepas zaman Khalifah Ar-Rashidin, terutamanya di kerajaan Islam Umayyah dan juga Abbasiyah, sehinggalah kerajaan Islam di Andalusia. Jadi jelaskan, namakan, nyatakan golongan-golongan masyarakat Islam wujud pada waktu itu. Dan kita tulis penalan, kita tulis isi dan juga kita berikan penutup kepada esei ini. Jadi dalam masa 30 minit cuba jawab sebaik yang mungkin, dan kita akan jumpa lagi untuk siri yang lain. Terima kasih, selamat belajar, selamat ulang kaji. Jumpa lagi. Berminit bersama Siko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah